Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan saya Jack Fats. Okey, dah lama dah aku tak buat video ni. Okey, jadi hari ni aku nak buat video pasal apa kita nak buat? Hari ni kita nak buat video pasal breakout, geng. Okey, pasal breakout. Jadi dalam video ni kita akan ajak pasal breakout lah. Okey, sebelum tu video ini disponsor oleh broker Tipmail. Terima kasih broker Tipmail sebab dah sponsor Jack Fats. Okay, kalau siapa-siapa yang nak trade, yang nak spread kecil, kan? Spread kecil, spread halus. Dan masa hampa trade news, spread tak buka, tak kangkang. Masa ada news je, spread kangkang. Kalau macam tu, hampa punya broker, hampa kena tukar. Okay, itu broker sendiri yang buat yang spread kangkang tu. Dekat Tipmail, dia takkan kangkang kalau ada news. Jadi, marilah kita guna broker Tipmail sebab time news, dia takkan kangkang. Dan broker Tipmail ni dia ada lesen yang kuat. Okay, jadi kalau terjadi apa-apa, hampa boleh rujuk depa punya lesen tu. Okay, tak semacam setengah broker, lesen depa tak berapa nak kuat. Jadi bila terjadi apa-apa, kalau broker tu lari ke apa ke, memang tak boleh buat apa lah, putih mata je lah. Okay, jadi jom kita sambung dekat pembelajaran kita untuk hari ini. Okay, first kali kita nak belajar pasal breakout lah. Sebelum ni kita dah belajar pasal OHLC. And apa itu OHLC kita dah belajar. Apa itu SNR kita dah belajar dah. Basic-basic SNR aku dah ajar dah. Okay, jadi kali ni yang dah kenal dah SNR. Okay, bawah boleh tengok dalam bab breakout ni. Okay, breakout ni aku akan ajar lu lah breakout buy, breakout resistance. Okay. Contoh market dia naik macam ni. Then dia retrace balik. Lepas tu dia naik sampai sini, sampai resistance ni, tiba-tiba dia tembus. Inilah yang kita panggil sebagai breakout. Dia dah tembus kita punya resistance yang dekat sini. Okey, kat resistance ni dia akan ada shadow kan. Jadi macam mana shadow dia kita nak tanda ni? Kita nak ambil yang mana satu? Shadow tinggi ni ke? Ataupun kat sini ada lagi shadow ni ke kita nak ambil, dia ada banyak shadow kat situ. Ataupun shadow kat sini. Mana satu kita nak pilih shadow ni? Okay, ingat kita kena ambil yang shadow yang paling tinggi, yang high yang paling tinggi. High dia dekat mana kat sini? Kita ambil yang high. Kita dah belajar kan OHLC high. Jadi kita ambil yang paling tinggi, itulah kita punya resistance. Ini cara akulah, kalau cara hampa aku tak tahulah. Setengah orang cara the link. Okay, macam cara aku akan ambil dekat kawasan yang paling tinggi. Shadow yang paling tinggi itulah aku punya resistance. Okay, dia dah breakout. Betul-betul dah breakout pun dia kasih dalam bentuk body ya. Dia kasih bentuk body. Bukan dia kasih shadow saja dia breakout. Bukan breakout shadow saja, dia kasih breakout body. Okay, color merah pula dah. Color. Dia kasih body dekat kita, geng. Dia kasih body macam tu. Dia breakout. 3 batang candle dia breakout macam ni kan. Ini kuat. Jadi, inilah bentuk breakout. Dia dah break kita punya resistance dekat sini. Inilah bentuk breakout dia. Okey, lepas ada breakout. Kan, lepas ada breakout, dia wajib ada apa? Dia wajib ada retracement. Retracement dia bentuk macam mana retracement dia? Retracement dia bila ada breakout akan ada penurunan. Dia akan buat turun balik, dia akan retrace balik. Retrace dekat mana? Dekat resistance ni balik ke, atau kat bawah ni sikit ke, ataupun dekat support. Dia boleh retrace dekat sini dia boleh, dekat sini dia boleh, dekat support pun dia boleh. Apa jangan ingat dalam forex ni ada RBS, SBR je. Itu dah group signal dah lah. Itu group signal yang bagi setup macam tu. Tapi dalam forex yang sebenar, dia takkan ada ni saja. Dia takkan ada RBS, SBR sahaja. Itu memang setup untuk yang baru nak belajar trade forex, boleh lah pakai RBS, SBR ni. Okay. Kalau kita nak lebih lagi advance, kita kena tunggu dekat kawasan yang kita akan tunjuk lepas ni. Okey, jom kita teruskan. Okey, kawasan pertama yang dia boleh pergi. Dia boleh pergi dekat resistance dekat sini. Okey.
Jadi ini kawasan pertama dia. Okay, ini kawasan yang pertama. Dekat resistor balik. Yang peminat tu resistor because support. Ini lah. Ini kawasannya. Resistor because support. Kawasan yang apa suka tu. Dia boleh pergi dekat sini balik. Tapi pastikan dia masuk betul-betul dalam kawasan resistor ni lah. Jangan dia duduk kat sini je. Ini tak apa nak. Tak berapa nak cantik lah. Sebab dia boleh je nak turun lagi. Kalau sampai kat sini pun dia boleh je nak turun lagi. Tapi kita kena hati-hatilah. Sebab sini dia high risk tau. Kalau sampai entry kat sini dia high risk. Sebab apa high risk? Sebab kat sini ada support lagi. Dia boleh je nak turun lagi. Jadi kalau setup RBS, SBR ni memang high risk. Selalunya aku takkan pakai lah setup ni. Selalunya aku tak pakai sangat pun. Abang akan jumpa setup ni dalam group signal. Setup group signal memang popular dengan RBS, SBR ni lah. Setup yang simple macam ni pun hampa follow. Biar hampa belajar ni ya setup je ni. Aduh, lawak geng. Okay, kita teruskan ya. Okay, ini kawasan pertama. Kawasan setup fabric hampa semua. Resistor become support dekat sini. Okay, jadi macam mana kita nak entry dekat sini? Dia dah break kat sini, dia retrace kat sini. Macam mana kita nak entry dekat sini? Macam mana geng? Macam mana? Yang tu nanti aku ajak. Itu dalam bab confirmation. Dalam bab ni kita banyak bab breakout saja. Okay? 3 tempat dia boleh pergi. Dekat sini dan dekat sini. Dekat sini kat support. Sini dekat kawasan support dia. Okay, kita tanda dekat kawasan support tu. Okay, selagi dia tak breakout shadow kita ni, dekat sini akan ada shadow low. Selagi dia tak break daripada sini kan. Kalau dia retrace balik, dia turun sampai sini. Selagi dia tak break shadow kita tu, selagi tu lah setup buy kita yang ni boleh pakai. Kalau dia dah break kita punya shadow dekat sini, setup buy tak boleh pakai dah lah. Balik. Okay, dia boleh pergi dekat sini, dekat support ni. Support ni kita akan tanda dekat ni lah, pada shadow ni lah. Kat situ. Lepas tu, tempat yang kedua, dia boleh pergi dekat sini. Dekat sini, selalunya dia akan ada candle bullish. Bullish engulfing. Bullish engulfing. Okay, selalunya dia boleh pergi dekat kawasan candle bullish engulfing kat sini. 3 tempat ni lah, ingat. Jadi kita akan tanda dekat sini lah. Dekat candle merah ni kita akan tanda. Okay, 3 tempat ni dia boleh pergi. First kali dekat resistance dekat support. Yang kedua dekat kawasan bullish engulfing yang dekat sini masa duduk naik ni. Sebelah kiri ada bullish engulfing. Kawasan tu dia boleh pergi. Kawasan yang ketiga dia boleh pergi balik dekat support. Kat sini. Kalau dia dah break yang ni, setup breakout ni dah tak boleh pakai. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi setup ni pula lah. Setup sell. Dia dah break yang ni, dia retrace balik dan dia turun. Jadilah head and shoulder dekat situ. Setup head and shoulder. Setup apa? QM yang aku suka tu. Inilah dia. Okay. Jadi, itulah breakout. Ingat, 3 tempat ni. Resistance become support, setup favorite apa. Dan dia boleh retrace balik dekat kawasan bullish engulfing dekat sini. Dan dia boleh retrace balik dekat kawasan support dekat sini. Kalau dia breakout yang ni, setup breakout kita ni dah tak boleh pakai. Dah tak guna. Dia dah tak valid dah. Jadi ni untuk buy. Untuk buy breakout dekat sini. Okay, yang kedua. Support pula. Untuk setup sell pula. Okay, setup sell macam biasa. Market turun. Pastikan downtrend. Okay, baru kita akan cari lah. Okay, retrace. Then dia break. Ingat tau, ingat. Setup yang macam ni, kita akan cari dalam market yang uptrend. Yang ni, setup yang macam ni, kita akan cari dalam market yang uptrend. Uptrend macam mana? Macam ni. Naik macam ni. Macam ni. Okay, uptrend tau. Bukan yang macam ni. Bukan yang market yang macam ni. Bukan macam ni bukan macam ni. Ini apa dia? Ini sideway kita panggil. Ini kita tak mau ini kita tak mau pakai. Ini kalau boleh kita elak, kita tak mau yang setup yang macam ini.
kawasan yang macam tu. Kita nak kawasan yang macam ini. Kita nak kawasan yang macam ni. Ini kita tak mau. Ini sideway. Sebab tu lah hampa tengok kadang breakout punya setup, dia akan jadi fake out. Fake out tu dia dalam kawasan zone sideway macam ni. Dalam sideway dia pun ada breakout je. Lepas tu dah ada breakout, hampa pun tunggu retrace pergi buy. Tiba-tiba jatuh lagi. Pasal hampa kata lah fake out. Memang akan jadi fake out macam ni. Sebab sideway. Bila sideway, dia tak akan break, dia tak akan fly terus. Dia akan bermain dekat kawasan ni dulu. Kawasan sideway tu dulu. SNR dekat kawasan sideway dulu dia akan bermain. Dia kena breakout dekat kita punya sideway tu. Dia kena breakout dekat mana? Dekat high ni. Okay. Jadi dia akan breakout high ni, barulah dia akan buat uptrend balik. Macam tu. Okay. Jadi kalau setup breakout macam ni, pastikan hampa cari dekat kawasan yang uptrend macam ni. Kawasan yang uptrend. Okay. Sell pula. Okay. Sama saja. Support. Okay. Support. Dia dah break kita punya support dekat situ. Dan pastikan kita punya support tu, kalau ada shadow, kita akan ambil shadow yang paling rendah. Kita jangan ambil shadow yang, kita jangan ambil dekat body, kita ambil dekat shadow. Itu cara aku. Kalau sifu hampa ajak body, ikutlah sifu hampa. Tapi kalau hampa tengok video aku ni, ikutlah aku punya cara. Janganlah ikut siapa-siapa punya cara. Jangan campur. Kalau teknik, kalau dah belajar dengan aku, guna je yang cara yang aku ajak. Jangan pergi kata-kata, pergi campur indikator tu, indikator ni. Jangan tanyalah sebab apa tak boleh nak konsisten. Sebab apa campur. Macam-macam teknik yang berbosat tengok. Oh, ini teknik ni. Oh, ni teknik ni boleh masuk teknik ni. Semua apa nak masuk. Tak boleh. Dalam forex bukan macam tu. Dalam forex kita kena maintain dengan satu setup, satu teknik saja. Okay, jangan kita campur-campur macam-macam jenis setup kita bubuh. Okay. Kita training dengan satu teknik yang kita suka, yang kita padan dengan teknik tu. Itu saja. Kita jangan lebih-lebih bubuh teknik ni lah, teknik tu lah. Jangan. Okay, kita sambung balik dekat breakout ni. Okay, breakout ni pun macam biasa juga. Okay. Contoh ni candle. Breakout. Body dia mesti breakout body. Ni shadow ni dia breakout dengan body, bukan breakout dengan shadow. Kalau dengan shadow tu itu bukan breakout. Dengan body. Okay. Body. Sekejap lagi aku akan tunjuk dalam chart sebenar lah. Okay. Bukan breakout satu candle macam ni je. Ni, pastikan banyak sikit candle. Okay. Retracement pun banyak candle retracement dia. Janganlah retrace pun candle satu batang je retrace, tak mau. Kita nak retrace pun banyak sikit lah. Okay. Dia ada breakout dan dia boleh retrace balik dekat mana? Dekat 3 tempat. Okay. 3 tempat ni sebelum ni aku tak ajak tau. Sebab 3 tempat ni memang aku ajak untuk aku punya kelas sahaja. Jadi aku ajak lah kat hampa lah. Okay. Aku share lah ilmu yang aku dah guna sebelum ni. Ni kalau siapa yang nak ni memang kena masuk kelas teknik ni. Okay. Tapi aku share lah dalam YouTube ni. Okay. 3 tempat yang ni. Okay. Dia boleh pergi balik dekat support. Dekat bearish engulfing. Ni kalau ada bearish engulfing dia boleh pergi kat sini balik. Dan dia boleh pergi balik dekat kita punya resistance dekat sini. Kalau dekat sini dia pergi, dia akan jadi support become resistance. SBR punya setup favorite hampa tu. Okay. Dan dia boleh pergi juga dekat sini. Sebab tu lah kita jangan percaya sangat dengan setup resistance become support dan support become resistance. Sebab dia boleh je nak naik lagi dekat sini. Dan dia boleh je pergi kat sini. Kalau dia breakout, tak jadilah kita punya setup breakout kat sini. Tak jadilah setup breakout sell. Dia akan jadi setup buy pula. Dia retrace balik. Dia cari kawasan dia nak pergi tu. Then dia boleh naik balik. Ni. Jadilah head and shoulder. Okay. Reversal punya setup. Okay. Dia boleh pergi dekat 3 tempat ni. Ingat Sini dia boleh pergi. Sini dia boleh pergi. Dekat kawasan bearish engulfing. Untuk sell. Kalau bullish engulfing untuk buy.
bearish hingga V yang kawasan untuk sell. Ini kat kawasan support. Jadi hangpa tunggulah dekat 3 tempat ni. Confirmation dia nanti aku akan ajak dalam satu lagi video. Video kali ni aku ajak breakout saja. Okey, ajak breakout je. Retracement dia, okey retracement. Pastikan kalau hangpa guna H4 ke H1 ke kan, retracement dia tu pastikan banyak batang candle. 3 ke 4 batang candle yang retrace naik macam ni. Jangan satu batang sahaja. Pastikan retracement dia pun 3 batang ataupun 4 ke 5 batang candle yang retrace. Ini pun sama juga. Retrace dia pastikan retrace 3 ke 4 ataupun 5 batang candle yang retrace. H4 ataupun dekat daily ataupun dekat H1 boleh lah nak pakai jenis ni. Tapi pastikan market memang uptrend lah dekat H1 tu. H1 uptrend, masuk H4 pun uptrend, daily pun uptrend. Kalau boleh lah. Kalau jumpa. Okay. Jadi inilah bentuk breakout sell. Tunggu dekat 3 tempat ni, ingat balik. Okay, jadi kita akan tengok dalam kita punya real chart. Okay, real chart. Dalam real chart, ini kita dekat H1. Kita masuk H4 lah. Sebab aku suka guna dekat H4. Okay. Contoh kita nak cari buy dulu. Kita cari yang uptrend dulu lah. Okay, kita akan cari yang market yang macam ni. Uptrend macam ni. Okay. Ni contoh macam kat sini lah. Ni setup favorite empon ni. Support become resistant. Resistant become support. Macam ni. Ni dia punya high tu. Nampak shadow paling tinggi. Kita akan tanda dekat shadow paling tinggi ni. Okay, breakout ada yang mana? Yang ni ke? Yang ni. Keseluruhan ni. Ni, keseluruhan ni. Kadang setengah dia breakout candle satu batang je kan. Lepas tu dia retrace balik kan. Lepas tu dia naik sampai sini kan. Kalau boleh yang tu elakkan lah. Sebab dia boleh pergi sikit lah. Kita nak ambil yang macam ni. Banyak candle yang naik. Dan banyak candle yang retrace balik dekat kawasan resistance tu. Kawasan sini. Dia retrace balik. Macam ni kita nak ambil. Okay. Dan dia naik balik. Dia naik balik. Boom. Fly. Okay. Macam tu. Macam dekat sini. Okay. Okay. Macam dekat sini lah. Sebab apa aku cakap setup ni kena cari dekat kawasan yang betul. Sebab apa? Sebab nampak. Bila hampa trade dalam kawasan yang sideway. Okay. Contohlah. Dekat sini ada breakout. Nampak breakout. Retrace. Naik balik. Tapi turun balik. Dia jadi gila dekat situ. Sebab tu orang kata, oh ini fake out ni. Turun pun banyak balik ni. Sebab apa? Sebab kawasan yang hampa cari ni. Kawasan yang hampa entry sekarang ni dekat kawasan yang sideway. Jadi kalau hampa sedap benda ni. Kan, hampa dah nampak breakout. Okay, breakout. Hampa tunggu retrace. Okay, dia naik balik sampai sini. Hampa tengok dia reject balik. Lepas tu dia turun banyak balik. Dia turun dalam apa? Candle dia buat momentum yang kuat macam ni kan. Lepas tu dia naik balik. Turun balik. Banyak kali dah hampa kena macam ni. Stop lah trade dekat setup tu. Sebab dia dalam kawasan yang sideway macam ni. Yang tu kita tak mau. Okay. Okay, mana lagi? Okay, nampak ni. Sini sideway ni. Dia jadi sideway. Tiba-tiba dia dah break dia punya sideway dekat sini. Lepas tu dia turun. Dia retrace balik. Jadilah downtrend. Jadi pastikan dia break kita punya sideway tu. Untuk dia nak pergi uptrend ataupun downtrend. Ingat benda tu. Okay. Tadi kita share buy kan. Okay, untuk sell pula. Okay, untuk sell. Saya sama je cari ya downtrend, market yang downtrend macam ni kan. Dia tengok daripada sini dia ada reversal. Lepas tu kat sini dia buat downtrend. Kita zoom kita tengok dalam dia. Okey. Ni H4 kan. Okey, kita dah tahu dah yang ni downtrend, kat sini downtrend Okey, jadi kita tunggu cari setup dekat situ. Okey. Tunggu lah. Okey, contoh ni ada breakout sikit. Sini downtrend. Okay, sini ada breakout.
Okay, kita boleh ambil setup ni. Okay. Okay, dia ada breakout dekat situ. Sini ada breakout. Then dia retrace balik. Nampak dia retrace balik dekat kawasan sini. Support become resistant dekat sini kan. Tapi tiba-tiba dia naik lagi. Sebab tu lah support become resistant ni. Jangan percaya sangat. Sebab dia boleh jadi macam ni. Nampak dia naik lagi kat sini. Lepas tu baru dia turun balik. Nampak tak? Dia retrace dekat mana sini? Dia retrace dekat. Okay, sini support. Okay, support yang ni. Okay. Sini yang dekat kawasan aku cakap untuk sell bearish engulfing kat sini. Dan sini dekat kawasan resistance dia. Jadi dia retrace balik dekat area-area kawasan resistance lah. Kat situ. Nampak tak? 3 kawasan ni dia boleh pergi. Kita jangan ingat dia boleh pergi dekat support bukan resistance bukan support je. Jangan. Okay. Dia boleh pergi ke support bukan resistance bukan support ni selalunya dekat kawasan-kawasan yang momentum nak turun kuat ataupun nak naik kuat lah selalunya. Dia boleh pergi. Jadi kalau kawasan-kawasan yang sideways yang momentum kurang kuat macam ni, jangan guna sangat support bukan resistance ataupun resistance bukan support. Terlalu bahaya. Contoh macam dekat sini lah. Okay. Contoh macam dekat sini. Ini ada resistance kan. Nampak breakout. Dan dia retrace balik. Nampak dia tak pergi pun kat sini. Dia pergi dekat mana? Dekat area ni, area support. Ataupun dekat sini pun ada bullish engulfing. Dia pergi kat sini balik, baru dia naik balik. Nampak tak? Contoh kat sini pun sama kat ni. Sini pun ada breakout. Breakout, retrace. Kita ingat dia pergi dekat sini. Tiba-tiba dia turun lagi. Dia turun lagi kat sini. Mungkin dia pergi dekat balik dekat kawasan bullish engulfing kat situ. Okay, sekejap. Kita tanda sini. Tanda situ. Dan kita buka daily kat sini tak nampak ni. Sebab dia ada gap kat situ. Okay, nampak. Bila kita masuk ke time frame daily balik. Time frame daily punya kawasan bullish engulfing kat situ. Nampak tak? Ni. Ni ada bullish engulfing ni. Nampak dia pergi kat sini dan dia naik balik. Macam tu je geng. Okay, jadi kena tengok betul-betul lah. Simple saja. Okay, jadi yang tu saja geng video daripada aku HFX. Okay, dari sekali video ni disponsor oleh broker Tipmail. Kalau anda nak support HFX, anda boleh tekan link video dan daftar dekat broker Tipmail. Dan anda boleh masuk juga channel Acak FX, channel Telegram Acak FX. Dalam channel tu aku ada bagi tahu macam-macam event. Macam bulan 7 ni aku ada buat event. Aku nak kasih 50 USD untuk 40 orang. 40 orang yang bertuah. Jadi hangpa boleh masuk channel tu kalau hangpa nak tahu info lebih lanjut. Dan hangpa boleh daftar lah dekat dalam channel tu. Dan ada borang tu boleh daftar. Okay. Nanti bila-bila aku nak buka aku punya cabutan bertuah untuk 40 orang tu, aku akan bagi tahu dalam channel tu balik. Okey, jadi yang tu saya geng daripada aku Acak FX. Assalamualaikum. Bye bye.